sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu layaklah kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Juga seluruh ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga kita yang tidak tersebut satu-satunya yang telah kembali ke rahmatullah. Moga semuanya Allah ampunkan dosa, lapangkan barzakh mereka, dan kerinduan kita ini terbalas bertemu dengan mereka satu ketika nanti di kampung akhirat yang bernama syurga. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, saya nak share link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, masya-Allah. Tabarak. Salli ala Muhammad. Subhanallah. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, didoakan kebaikan demi kebaikan dari dunia sampai akhirat insya-Allah, khususnya yang bersama-sama dalam majlis ilmu. Pada petang ini di Surau Taman Permata kita memulakan surah Al-Mulk. Okay, jadi tadabbur insya-Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kamu tidak perhati akan Al-Quran? Maka bila kita nak perhati, bukan selama ini kita mengaji, insya-Allah sudah pun menjadi amalan surah Al-Mulk. Yakni katanya Nabi SAW dibaca sebelum tidur. Dan insya-Allah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita dapat kekuatan, kesihatan, okay, tanpa kita mengantuk yang melampau-lampau, kita dapat memahami dulu. Jadi orang rasa macam mudahnya nak masuk syurga hanya dengan membaca surah Al-Mulk. Mudahnya nak hindarkan azab api neraka hanya dengan membaca surah Al-Mulk. Hakikatnya tidaklah semudah itu, tapi kita nak menghayati sebenarnya apa keseluruhan dalam surah Al-Mulk. Di sepanjang kehidupan kita, bila kita menghayati surah Al-Mulk, di awal-awalnya kita mengetahui bahawa kita tidak menjadikan makhluk sebagai raja, kita tidak memandang kerajaan-kerajaan yang ada di atas muka bumi ini sebagai yang paling berkuasa, kerana di atasnya semua itu ada yang maha berkuasa. Itu satu akidah yang cantik di awal surah Al-Mulk. Kalau kita perhatikan, Al-Mulk ni adalah pemula kepada juzuk 29. Kalau dalam tafsir Al-Azhar diceritakan ada berapa surah yang memenuhi juzuk 29. Dan juzuk 29 ini disusun antaranya adalah surah-surah yang diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah yang pada umumnya ayat yang duduk dalam juzuk 29 ni masih ayat ataupun surah yang pendek-pendek. Tapi lebih pendek yang duduk dalam surah, dalam juzuk yang ke-30 lah. Tapi juzuk 29 ni dia tak adalah sepanjang juzuk 1 hingga juzuk 25 contoh. Masih pendek-pendek. Tetapi isinya padat, menembus hati orang yang masih berkeras. Kerasnya hati mereka ni kerana mempertahankan kemusyrikan. Sebab tu orang-orang musyrik ramai menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala yang baru diturunkan dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka ni tak boleh terima, keras. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi nak memegang agama tok nenek moyang mereka. Katanya mereka selalu menempelak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
kenapa perlukan Tuhan yang Esa Tunggal, sedangkan Tuhan kami yang banyak ni pun tak boleh berbuat apa-apa dengan kami. Itu cara logik akal faham ni lah. Dan orang berfikir logik akal ni sampai sekarang pun masih wujud. Sebab itu kita perlukan Quran. Dia adalah wahyu yang datang daripada Allah. Dia berisi banyak tentangan kepada pendirian kaum kafir yang salah. Jadi juzuk 29 banyak menceritakan penentangan untuk menjawab apa yang dimuskilkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia juga mengandungi tasliyah. Tasliyah ni satu ayat-ayat penghibur ataupun pengubat hati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni selalu dibantah oleh kaumnya. Dia pun berisi perniagaan yang keras, bagi peringatan yang keras bagi orang yang tidak mahu mengikuti ajaran yang benar. Sebab tu ayat-ayat ancaman banyak duduk dalam juzuk 29. Orang yang tak nak dengar apa kata Allah dan Rasul dihumbankan ke dalam neraka, ayat-ayat bentuk macam ni banyak juzuk 29. Di samping memberikan harapan bagi orang-orang yang mahu mematuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita masuk kepada juzuk 29 ni dengan satu mukaddimah yang cuba kita nak faham apa ada dalam juzuk 29 yang dimulakan dengan surah Al-Mulk. Jadi Al-Mulk itu sendiri sebenarnya bermaksud kerajaan. Kan bermaksud kerajaan. Sahabat-sahabat muslimat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam tadi saya berada di TV Al-Hijrah, rancangan dengar. Okey, saya memang terkagum dengan responden malam tadi tu yang beliau berasal daripada Sabah, okey, mubaligh Kristian yang bertunang juga dengan mubaligh Kristian yang akhirnya dalam pengkajiannya tentang agama daripada kitab Injil, rupa-rupanya dia tak bertemu dengan ayat-ayat yang senada. Kan banyak ayat-ayat yang bertentangan. So fitrahnya dia sebagai manusia yang daripada rahim ibu lagi, kita semua dah mengaku Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi dia tak seronok. Kenapa dalam kitab mereka ni ada ayat-ayat yang bertentangan. Hak ni kata gini, hak ni lain pula cakapnya. Jadi merujuk kepada Quran. Quran indahnya dia kata satu ayat ke satu ayat tu ada persamaan. Satu ayat dengan satu ayat tu merujuk kepada keesaan Allah. Tuhan yang tak boleh disekutukan dengan apapun. Jadi Masya Allah, keyakinan ini dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, beliau nak masuk agama Islam. Lalu minta izin kepada tunangnya. Tunang pun marah. Dua-dua mubaligh, yakni kalau kita ni level pendakwah, yang mana dalam agama kita panggil pendakwah Kristian. Okay, kemudian bila dah bagi tahu dengan tunang nak masuk Islam, tunang pun pegang gambar si tunang tadi tu, responden malam tadi, letak dalam poket, tembak diri sendiri depan keluarga. Jadi keluarga memburu si perempuan ini dan nak bunuh dia kerana kononnya anak lelakinya mati asbab kecewa dengan tindakan yang perempuan tu. So isu ni bukan satu perkara yang kecil dan sekarang sudah setahun setengah dia diberi perlindungan di Selangor untuk apa? Menyelamatkan akidah dia. Bukan satu perkara mudah. Dan semalam pun dia ditampilkan dalam keadaan disembunyikan identiti kan. Jadi sahabat-sahabat muslimat, kenapa begitu yakin? Kenapa begitu berani? Luar biasa hujahnya malam tadi kerana dia sangat percaya bahawa tak ada agama lain selain daripada agama Islam yang paling benar di sisi Tuhan. Masya Allah, sebab ayat demi ayat tak bertembung. Dia kata dalam Kristian dulu macam-macam mazhab. Kita pun macam-macam mazhab. Tapi dalam macam-macam mazhab, kiblat kita tetap Kaabah. Memandang ke arah Kaabah diletakkan, itulah Baitullahil Haram. Kemudian puasa kita tetap sama, wajib sebulan puasa Ramadan yang wajib, boleh ada tambahan amalan-amalan sunat. Kemudian cara solat kita sama, tak ada kluster yang ini solatnya begini, orang ni solatnya seminggu sekali, tak ada. Dalam agama mereka ada mazhab yang berbeza-beza. Ada juga puasa, tapi ada puasa yang tak boleh makan makanan berdarah saja. Ada yang puasa hanya tak boleh makan benda-benda nasi sebagainya, minum air boleh. Ada yang puasanya hanya seminggu sekali. Jadi macam-macam. Jadi dia pening. Betul ke? Dan dia kata tak mungkin ada Tuhan yang banyak. Sedangkan kalau negara ada Perdana Menteri yang ramai pun sudah pasti pening kepala nak mentadbir. Ini kan lagi alam dunia ni, Masya Allah. Jadi akal kita sebenarnya boleh menimbang.
Cuma kita tidak mencari. Okay, jadi hari ini muslimat dirahmati Allah, kita merujuk di awalan surah Al-Mulk. Kita nak tengok kerajaan yang macam mana yang Allah maksudkan. Jadi hari ini kita hidup di bumi mana pun dengan sistem berkerajaan, kita tak pernah takut. Okay, macam mana caranya Allah meletakkan dan memberi faham kepada kita mana kerajaan yang paling kukuh sebenarnya. Dan sebagai manusia kita tahu kalau sistem negara kita pemerintahannya contoh 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, kita dah biasa dah hidup macam tu. Jangan sampai ada kecam-kecaman, caci mencaci, maki. Kerana apa? Sebab kita dah boleh menerima. Tetap manusia duduk di tahta mana pun ada kekurangan. So bila kita menerima kekurangannya manusia seperti mana kita ada kekurangan, insya-Allah kita boleh berlapang dada. Sebab tak mungkin ada yang sempurna. Kita tak suka dengan caranya. Sebab apa kita tak suka? Bukan atas undian kita. Orang lain pula yang naik. Itu biasa. Tapi sistem penggiliran itu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menandingi apa yang telah ada pada kerajaan Allah, itulah Al-Mulk. Masya Allah. Jadi tafsir Al-Azhar ni, dia bahas kita satu persatu untuk fasa pertama daripada ayat pertama sampai ayat keempat. Kita cuba faham dengan kita baca dulu ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci dia, siapakah dia yang dimaksudkan adalah Allah yang di dalam tangannya biyadihil mulk adalah kerajaan dan dia atas tiap-tiap sesuatu adalah maha menentukan. So ayat ni sebenarnya ayat-ayat yang memuji Allah. Apabila kita baca pangkal ayat pertama ini dengan penuh khusyuk, kita cuba faham kandungan dia secara mendalam. Akan terasalah betapa manusia ini memberi ingatan kepada manusia dalam perebutan kuasa dan kemegahan. Maknanya biasa je manusia berebut kuasa. Biasa je manusia nak bermegah-megah dengan kuasa yang dia ada. Allahu Akbar. Ini membuktikan muslimat dirahmati Allah, dia tak mungkin melawan kerajaan yang sebenar-benar kerajaan. Kalau kerajaan yang sebenar-benar kerajaan, tak ada siapa yang akan nak merampas. Tak mungkin ada orang yang cuba nak mencantas, takkan mungkin ada. Sebab kekuasaan yang sebenar, kekuasaan hanya ada dalam tangan Allah. Itulah ada di dalam genggaman Allah. Kita faham naiknya seorang menjadi penguasa pun hanyalah kerana adanya pengakuan. Kan? Kalau kita lah hari ni, kena ada pilihan raya. Ni kalau dah macam ni Ustazah gaya-gaya pilihan raya dah dekat lah dah ni. Apa tandanya Cik? Tanah elok-elok dah lama tar pun ditarnya lagi. Tempat yang tak sepatutnya dibubuh, yang sepatutnya tak dibubuh pula. Kan ni tanda-tanda dekat nak pilihan raya lah ni. Kan sahabat-sahabat. Setelah orang banyak mengakui, kata tafsir Al-Azhar, dengan angkatan tertentu, barulah dia berkuasa. Macam mana pun dia nak menolak diri dia sebagai orang yang berkuasa, kalau tidak dipilih, kalau tidak diundi, kalau tidak diangkat, dia tak akan berkuasa. Ini manusia nak jadi penguasa. Sebab tu sanggup untuk naik ke tahta yang paling tinggi, melobi habis, tak kira halal ke haram ke, yang penting engkau undi aku. Kau nak apa aku boleh bagi. Kan tak kisah dah halal ke haram, asalkan aku berkuasa. Sedang Allah sebagai yang maha kuasa, maha menentukan, tidaklah dia berkuasa kerana diangkat. Allah tetap Allah. Dia berkuasa bukan kerana diundi, bukan kerana diangkat. Sahabat-sahabat muslimat, meskipun misalnya berkumpul segala isi bumi untuk mendurhakai kekuasaan Allah. Manusia berpakat dengan kelompok jin, binatang, tumbuhan. Jom kita engkar kepada perintah Allah. Allah tetap Allah. Hari ini kalau kita cuba nak menjatuhkan seorang pemimpin, berpakat habis, terlondeh dia segala. Tapi kalau kekuasaan Allah, tak mungkin. Yang akan jatuh bahkan bukan Allah, melainkan yang memungkiri kekuasaan Allah itu. Allahu Akbar. Pemimpin zaman sekarang, hati-hati dengan kuasa viral. Kan orang viral kan, berjuta-juta orang like, silap hari bulan hilang jawatan.
Tapi Allah, datanglah kecanggihan macam mana pun muslimat dirahmati Allah, Allah tak pernah pun rasa macam takutnya nanti kalau orang tak percaya dah. Nanti kalau makhluk bernama manusia dah tak percaya ke aku macam mana? Kalau tumbuh-tumbuhan pula tak percaya ke aku macam mana? Kalau dikumpulkan pula binatang segala untuk tidak percaya ke aku macam mana? Allah tidak pernah kisah dengan semua itu. Bahkan kalau kita berkomplot untuk semua ini menjatuhkan Allah, yang jatuh bukan Allah tetapi yang jatuh adalah kita. So bila minda kita set macam ni, siapa kita untuk melawan kerajaannya Allah? Tak mungkin ya muslimat dirahmati Allah, jadi tak ada pilihan. Dia tetap juga kita kena akur untuk mematuhi segala perintah Allah. Itulah Allah yang maha berkuasa atas segala-gala. Subhanallah. Di situ dalam keadaan Allah memerintahkan segala makhluk atas muka bumi ini dan mengatur kehidupan kita, disebutkan dalam surah Ali Imran, muslimat dirahmati Allah, ayat 191. Kalimah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Hari ini, kalau ada pemimpin yang buat keputusan begini, rakyat harus begini, kita pun dah caca marba dah Ustazah. Mana yang betul, mana tak betul, kita tak tahu. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Mungkin keputusan yang dia buat tu adalah keputusan yang sia-sia. Ada pula kelompok yang mengkaji, memang sia-sia. Tak guna ni kalau kita pakai undang-undang ni. Mungkin sebab namanya pun manusia tak pernah ada kesempurnaan, bahkan akan ada kecacatan dalam setiap keputusan yang dia buat. Okay, jadi kita nak menyalahkan dia melampau-lampau pun kita faham. Yelah, dia pun manusia biasa. Dia try and error je, dia tak tahu pun akhirnya punca jadi macam ni. Contoh sahabat-sahabat. Tapi ayat ni diturunkan dari Ali Imran 191. Ya Tuhan kami, Rabbana, ma khalaqta hadha batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maka otak kita akan set apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kalau itu adalah kehendak Allah, benda takkan sia-sia. Pasti ada sesuatu yang baik yang datang bersamanya. Masya Allah. Semua ini jelas menunjukkan bahawa masing-masingnya itu menuruti apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau namanya ia datang daripada Allah, dipanggil sunnatullah, kerana ia berada pada ketetapan yang telah ditentukan untuknya. Subhanallah muslimat, kita tak ada hak untuk mencantas, kita tak ada hak untuk melawan, kita tak ada hak untuk menukar sebelum datang waktunya. Apa waktunya? Waktu kiamat. Tetapi adakah waktu kiamat itu Allah juga berhayat, lalu hayatnya itu berakhir? Tidak. Ya, Ali Imran 191 ya. Kemudian muslimat dirahmati Allah, Allah tu hayyun, maha hidup. Allah tu tidak akan mati sampai bila-bila walaupun datangnya hari kiamat. Jadi kita muslimat dirahmati Allah kalau tak mengakui ini yang pertama dan utama, memang rugilah kita jadi manusia. Memang habis caca marba segala sebab kita tak meyakini keadaan yang pertama daripada surah Al-Mulk. Saya minta maaf ya, rasa macam Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan al-maut. Allazi khalaqa. Ma makna khalaqa? Yang menciptakan. Siapa yang penciptanya? Al-khaliq. Apa yang diciptanya? Makhluk. Jadi khalaqa yang menciptakan. Al-khaliq yang mencipta. Makhluk yang dicipta. Ayat 2 ini bermaksud dia, yakni Allah yang menciptakan al-maut wal hayah. Maut kehendaknya Allah bila-bila masa. Tanpa tua, tanpa sakit. Kalau Allah nak datangkan mati, mati juga. Begitu juga dengan hayat. Kat sini ulama tafsir berbahas. Kenapa Allah sebut al-maut dulu baru Allah sebut al-hayat? Masya Allah, tabarakallah, hikmahnya sangat besar. Sampai kita mengiyakan, betul lah Islam ni mengajar, lebih lama mati ke lebih lama hidup? Kita manusia ni. Lebih lama mati ke lebih lama hidup? Kalau kita kata siapa mak ayah kita? Allah, Ustazah meninggal lama dah. Siapa mak ayah kepada mak ayah akak? Lagi dah lama. Tok nenek moyang kita siapa?
Kan tok saya, moyang saya rasa dah 200 tahun duduk dalam kubur Ustazah. 200 tahun, dulu dia hidup, matinya umur berapa? Mati umur 80 tahun. Allah kesian, hidupnya hanya 80 tahun, matinya dah 200 tahun. Lamanya dia duduk dalam tanah tu. Tak kiamat-kiamat pun lagi. Kita fikir logiknya macam tu. Maka Allah nak beri kita faham, mati tu lebih lama daripada hidup. Dan kehidupan selepas mati tu jauh lebih penting daripada hidup. Subhanallah. Dia yang menciptakan maut dan hayat. Kerana dia akan menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia akan menguji kamu. Manakah di antara kamu yang terlebih baik amalnya. Subhanallah. Maknanya Allah bukan nak tengok dalam pada kita hidup, menunggu tarikh mati. Allah bukan nak hitung berapa banyak amal yang kamu buat, tapi Allah nak tengok berapa banyak kamu buat amal yang baik. Ni jauh beza. Sebab itu saya selalu bagi contoh mudah. Saya kata, yelah saya baru 40-an. Ibu-ibu selalu cakap bila kita jumpa kat masjid, untungnya jadi ustazah kecil-kecil dulu dah baca Quran, dah puasa, dah tutup aurat. Mesti pahala ustazah dah menimbun tinggi dah. Kalau sekarang ni walaupun mati umur 40 tahun pun contoh. Kita sengih je dengar sahabat-sahabat. Sebab orang berfikir logik akal ni kata, kan memang daripada kecil dah beramal, mustahil lah sekarang pahalanya tak banyak lagi. Itu kata kita. Tapi saya kata, ya Allah, saya cemburu dengan acik bertongkat, anak tolak dengan kursi roda, masih lagi datang ke masjid. Rehat-rehatlah kat rumah cik, jatuh air mata dia. Ustazah tak tahu betapa ruginya saya masa muda-muda. Saya tak tahu jalan ke masjid ni Ustazah. Baca Quran pun tak reti, maka susah macam mana sekarang saya merangkak pun saya akan datang ke tempat solat. Rugi saja kalau tak buat. Tak lama je lagi saya nak hidup ni Ustazah. Ini kebanyakannya. Maka bila balik kita bermuhasabah. Aku yang bagus ke dia yang bagus ya Allah? Sebab kita yang perasan bagus konon dari kecil beramal ni, kecil-kecil sampai usia remaja dulu mungkin sebab kena paksa buat. Maka ketika kita dipaksa itu belum lagi menjadi amal solehat yang dicatatkan dalam buku amalan kita. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi ibu-ibu yang baru tahu, baru 10 tahun menekuni solat, datang ke masjid contoh, buatnya tu terpaksa ke? Ada yang dipaksa oleh suami ke? Ada yang anak-anak tunjuk rotan ke kalau mak tak solat? Tak ada. Semuanya buat dengan hati. Jadi bila buat dengan hati itulah ahsanu amala, sebaik-baik amal. Yang muda-muda ni takut buat-buat baik sebab nak kumpul like dalam Facebook. Rupanya. Kita tak tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan semuanya macam tu. Tapi kalau kita tak membersihkan hati, keadaan macam tu boleh berlaku. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi rupa-rupanya Allah dah bagi satu trademark dekat kita untuk faham sungguh bukan himpunan amal yang banyak. Tetapi adalah himpunan amal yang paling baik. Jadi hidup ni hanya buka mata fikir nak buat baik. Tiba-tiba buat baik sampai lepas zuhur sekarang orang datang buat jahat pula kat kita. Tetap disuruh buat baik walaupun orang buat jahat kat kita. Ada orang buat jahat bertahun-tahun dah. Dulu ialah kita sama-sama jahil. Sekarang kita dah alim dah belajar macam-macam. Disuruhnya kita memaafkan. Jangan tangguh lagi takut mati dalam keadaan dendam, kesumat, hasad ni. Kita disuruh belajar untuk memaafkan. Saat kita ada dendam, tak memaafkan orang, kita beramal, amalan kita mungkin jadi sia-sia di sisi Allah. Sebab amalan kita itu dibuat ketika kita tidak berada dalam kebaikan. Tapi saat, muslimat dirahmati Allah, kita berbuat kebaikan, saat hati kita bersih. Tak ada hasad, dendam dengan orang. Dia rasa nak memaafkan orang, otaknya hanya berfikir, aku dah sedang buat baik ni, lepas ni aku nak buat baik apa lagi. Besok kebaikan apa pula aku nak buat. Lalu dia berbuat hanya sedikit perkara, itulah dia ahsanu amala. Subhanallah. Ini yang ulama tafsir sebut, patutlah al-mulk mengajar, al-maut di hadapan, al-hayah di belakang. Selepas mati lebih penting daripada kehidupan ini. So nak dapat kehidupan yang sangat baik selepas mati, kena kita hidup atas dunia ini dengan mengumpul kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Amal yang benar-benar dipersembahkan kepada Allah semata-mata. Jadi inilah orang yang alim, orang yang faham.
Takkan rasa kalau dipuji bagusnya ustaz, kan muda-muda lagi dah khatam Quran, hafiz Quran segala. Tapi hati sahabat-sahabat dirahmati Allah membusuk. Maka tak ada nilai dia di sisi Allah. Ni yang paling kita takut. Kita hantar belajar agama macam-macam tapi makin bongkak. Tak menunduk hatinya. Tidak ada tawaduk kepada Allah. Bahaya, berhati-hati. Jadi cemburulah dengan orang yang berbuat benda yang sikit tapi istiqamah. Hari-hari kita nampak dia tak jemu-jemu buat kebaikan. Mengikut kemampuan yang dia ada. Sebab tu kita nak sebut, bukan orang yang tiba-tiba siapkan surau Taman Permata. Jangan siapa-siapa share. Saya nak 1.2 juta ni untuk surau Permata. Jangan siapa-siapa share. Nama surau Taman Permata ni pun nanti kena tukar dengan nama arwah mak saya. Contoh ni berlaku ni kadang-kadang. Tapi muslimat dirahmati Allah, itu bukan Allah pandang. Ustazah saya dah bina 10 biji surau atas nama arwah mak saya. InsyaAllah syurgalah tempat mak saya. Ketika engkau berbuat tu ada bongkak tak di hati? So amalan yang macam tu sampai tak kepada orang yang engkau hajatkan? Allahu Rabbi, muslimat dirahmati Allah. Inilah ayat kedua ni yang paling kita belajar. Dulunya saya selalu cerita ada seorang qari di Indonesia, program Maulidur Rasul diawali dengan musabaqah Quran, tilawatil Quran. Dia mintalah qari ni membacakan Quran dalam muqaddimah majlis Maulidur Rasul. Subhanallah, sihat wal afiat. Baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi ilal akhir, alladzi khalaqal maut. Sebut maut kat situ tu subhanallah, tombang terus meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat kejadian tanpa sakit. So, biasalah bila perkara-perkara macam ni viralnya luar biasa. Lepas tu disebutkan seorang qari yang masih sihat membacakan ayat kedua. Ulama-ulama pun bercakap, perhatikanlah betapa ayat kedua ni adalah saranan yang besar dari Allah. Jangan tinggal langsung untuk kita memahaminya. Bukan mengejar hidup yang baik itu lebih aula, tetapi mengejar mati yang baik itu lebih aula. Bukan mengejar banyaknya amal. Musliman, ustazah saya dah terlambat dah. Kalau saya bertaubat sekarang pun rasanya lagi 5-6 tahun saya mati paling lama pun. Rugilah saya ustazah. Jadi daripada saya buat benda sikit kita rasa tak banyak, lebih baiklah saya tak payah buat langsung. Kan? Ini fikir logik akal. Sedangkan kalau kita faham Quran, Allah tak hitung aktsaru amala. Allah hitung ahsanu amala. Siapa yang ahsan, yang saya cemburu itulah, ya Allah ya Tuhanku. Sahabat-sahabat tua-tua yang ada dekat masjid. Kenapa? Paksa diri juga, Masya Allah. Sebab dia nak memburu redanya Allah. Kenapa yang kuat, yang muda-muda tak mendatangi? Perasan sangat ke akan mati pada usia tua? Berapa ramai sekarang ni kita nampak muda-muda dah meninggal dunia. Okay, sahabat-sahabat muslimat. Jadi inilah yang kita nak sebut Allahu Akbar. Bila datang lintasan-lintasan hati, siapa yang rajin chatting ni? Saya kadang-kadang tak perasan chatting ni. Okay, saya baca sekejap. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah, kadang-kadang kita dah buat sesuatu itu dengan ikhlas kerana Allah, tetapi lintasan-lintasan datang yang tidak dapat dielakkan menyebabkan kita rasa ujub dan perasaan-perasaan yang lain. Macam mana tu ustazah? Takut bila bertemu Allah kita kosong dalam konteks amalan kita. Bagus soalan ni. Dah macam soalan TV Al-Hijrah pula dah. Besok saya cuti TV Al-Hijrah walaupun hari Sabtu sebab saya takut lain tak cantik dalam permusafiran. Soalan ni dah biasa sangat dengar sahabat-sahabat muslimat kan. Sebab itu keteguhan hati tu dengan tazkiyatun nafs. Kita menyucikan hati kita, kan? Membersihkan jiwa kita. Macam mana? Sebab namanya manusia, ada seorang ulama membahaskan rasa riak ujub ni takkan sunyi daripada yang namanya manusia. Level mana pun keimanan dia takkan sunyi. Orang puji sikit, Allah ada. Orang tak puji kadang-kadang. Ujub tu ujub. Memuji-muji diri sendiri. Wah cantik. Kalau aku tak sapu tadi tak bersih lah surau ni. Harapkan aku je lah semua aku. Orang tak cakap pun dia yang cakap sendiri di hati. Kita dah buat ikhlas dah ustazah. Tiba-tiba ada mokcik ni kata, ya Allah bagusnya engkau. Saya tak boleh, allergic saya kalau kena puji ni. Terus dia jadi kembang tak kepis-kempis. Macam mana tu ustazah?
Jadi muslimat dirahmati Allah, tips yang pertama para alim ulama mengajar kita cepat lawan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab aku ke? Bukan sebab aku ni. Tubuh aku sihat ni Allah yang bagi. Masa yang berkat boleh sempat aku tolong sapu dekat Surau Taman Permata datang awal. Kan? Allah yang bagi. Boleh bantu jiran sebelah uruskan urusan dia, bantu mudahkan urusan dia. Okay? Takkan macam mana kebetulan aku yang lalu depan rumah dia. Dia tengah minta tolong tadi. Kenapa bukan orang hujung sana yang lalu? Masya Allah, bukan kebetulan. Semuanya Allah yang hadirkan. Jadi bila kita cepat istighfar, cepatlah kita balikkan kepada Allah. Tapi kalau kita layan, memanglah kalau harapkan yang si Fulan tu memang hidup lah. Ditambah-tambah lagi abang. Tadi saya pergi masjid, semua orang puji. Suami pula, awak memang rajin, bagus. Kan? Tak kempis-kempis lah istilah Ustazah Zai. Jadi tips utamanya lawan dengan istighfar. Maka istighfar ni seringkas-ringkas tetapi yang paling mudah untuk sampai kepada Allah bahawa aku bertaubat kepadamu atas rasa tadi. Rasa apa sahabat? Yang merosakkan hati. Itulah dia ujub, itulah dia riak yang boleh memadamkan pahala amal soleh kita. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak amal soleh kita biar sikit tapi dipandang oleh Allah. Lebat nanti pahalanya. Nanti orang komplain, ya Allah dulu aku tak nampak dia ni beramal banyak sangat. Tapi kenapa masuk syurga awal daripada aku ni? Sebab dia berbuat memang ikhlas untuk Allah. Tak ada lagi digodam hatinya dengan segala penyakit-penyakit hati. Kau tu memang banyak buat. Tapi pantang orang puji sikit. Sebab tu saya selalu bagi tips kan. Salah ke kalau kita nak kongsi kat Facebook segala. Kan dah zamannya kita macam ni. Orang boleh katalah kita ni riak, ujub segala. Tapi tolong hati-hati dengan hati. Kan? Hati-hati dengan pujian. Sebab pujian merupakan satu ujian. Kalau kita dah share yang hebat-hebat, kan mampu membina rumah anak yatim. Siap dah rumah anak yatim ni. Kan terima kasihlah kalau tak ada awak, memang tak jalanlah projek kita ni. Tak payah sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita komen balas satu persatu. Sebab lagi kita layan, lagi takut hati kita ni berkembang, membiak-biak setan di dalamnya. Ini antara, okay? Jadi, kita nak berlawan dengan istighfar tu tak cukup dengan dia saja, tapi alirkan air mata ketika kita melakukan solat taubat. Ya Allah, pagi tadi, sampai tengah hari, sampai petang, bahkan malam hari, aku penat dalam berbuat taat, ya Allah. Tapi aku takut bila balik kepada Engkau, aku bawa kantung amal yang kosong. Aku takut, ya Allah, aku tak tahu amal aku yang mana yang Engkau terima. Maka besok kalau Engkau hidupkan aku, Engkau hidupkanlah aku dalam taat, ya Allah. Jangan sampai hati aku cenderung kepada perkara-perkara maksiat. Sebab aku tak tahu yang tadi tu Engkau terima ke tidak. Semoga kalau esok aku dihidupkan, aku masih lagi gigih untuk buat amal salihat kepada Engkau. Ini sentiasa sebelum tidur muhasabah, bangkit dari tidur muhasabah muslimat. Kita rasa nak tergelincir sikit, cepat-cepat kita beristighfar. Cari circle yang baik supayanya bila memuji dengan keikhlasan. Sebab itu memuji jangan melampau-lampau. Sampai kita memuji kawan kita hilang keikhlasan. Puji tak salah untuk menambahkan semangat dia. Tapi kalau kita memuji, sudah ada makna yang tak baik di dalam hati, dia akan sampai kepada hati kawan tu. Akhirnya kita puji pun, kan kalau aku tak puji dia kecil hati pula. Kawan tu pun dipuji, muslimat dirahmati Allah, tak ada rasa nak beristighfar. Bahkan lagi mengembang-gembangkan hati dia. Dia tu kena tahu, sebab tu kita kena berkawan di lisan dengan di hati, kena betul. Kalau kita tak nak dihumban dalam neraka, kita juga tak nak kawan kita dihumban dalam neraka. Kan kesian, kita sama-sama beramal, tapi akhirnya semuanya zero di sisi Allah. Na'udzubillah. Semoga menjadi jawapan ya. Baik, yang ketiga. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap muslimat, saya terlupa tadi ayat yang kedua tadi. Saya nak baca satu hadis daripada Nabi SAW menjelaskan tentang banyaknya manusia yang lupa akan mati itu. Bahkan takut menghadapi maut
Kerana hatinya yang terikat kepada dunia. Oh, rupanya kita takut nak berdepan dengan mati ni kerana hati terikat sangat dengan dunia. So macam mana untuk kita banyak mengingat mati, muslimat dirahmati Allah, adalah dengan cara kita pendekkan angan-angan. Kuliah pagi tadi disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, Masjid As-Sabirin, kita menamatkan tajuk supaya kita disuruh pendekkan angan-angan. Untuk apa pendekkan angan-angan ni? Supaya kita kekal mengingat mati. Nak pendek angan-angan dengan mengingat mati. Pimai-pimai tang tu macam itulah jawapan. So hadis Nabi SAW berbunyi, Innallaha azalla bani Adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara mautin wa ja'ala al-akhirah dara jazain thumma dara baqain. Sesungguhnya Allah menghinakan keturunan Adam dengan maut dan Allah menjadikan dunia ini negeri untuk hidup. Kemudian itu negeri untuk mati. Dan dia jadikan negeri akhirat untuk menerima ganjaran dan negeri untuk kekal. Ayat ni, hadis ni Nabi bagi tahu kalau kita ni tak sedar diri bahawa mati adalah kehidupan yang kekal dan kehidupan akhirat adalah yang selama-lamanya, kita tak beriman kepada itu, itulah sehina-hina manusia. Masya Allah. Kalau dalam kitab Al-Tahzan pagi tadi kami belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat lawan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat? Lagi kita belajar, lagi dekatkan kita dengan Allah. Ada juga orang belajar ilmu tinggi sampai habis dah PhD dah tak tahu nak belajar bidang apa lagi dah. Kan rupa-rupanya lagi tinggi ilmunya lagi jauh dengan Allah. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita cari di mana kedudukan kita. Maka itulah dalam tafsir ayat kedua tadi, di antara hidup dan mati itu tujuannya hanyalah untuk mempertingkat amalan diri. Itu dinamakan ahsanu amala. Selesai tafsir ayat 2, kita masuk tafsir ayat 3. Apa maksud kalimah langit yang bertingkat-tingkat? Muslimat, dia yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. 7 langit yang bertingkat-tingkat ni sebenarnya menunjukkan kerajaan Allah luar biasa luas, luar biasa hebat, luar biasa besar. Tak terfikir pun di fikiran kita. Kalau kita kata satu dunia ni negara apa yang paling besar ya Ustazah? Presiden dia tetap satu juga. Ada berapa negeri tu, ada berapa daerah tu, kampung jangan katalah. Allahu Rabbi. Apa sangatlah negara Malaysia yang ciput sangat ni? Kita selalu kata macam tu. Tapi yang jauh lebih hebat besar adalah kerajaannya Allah. Langit, penguasanya adalah Allah. Bumi, penguasanya adalah Allah. Antara langit dan bumi itu penguasanya juga Allah. Apa yang ada antara langit dan bumi? Kita faham walau sekecil-kecil zarrah. Apa zarrah tu? Yang kita tak nampak dengan mata. Hari ini Allah tunjukkan kekuasaannya pada kita. Antara langit dan bumi itu juga sekarang ada makhluk bernama virus corona. Kita tak nampak dengan mata, tapi kita yakin dia dikuasai oleh Allah. Dia makhluk, kalau Allah kata dia hidup, hiduplah dia. Dia nak singgah hidup di paru-paru siapa, dalam lubang hidung siapa, singgah jangkit dekat siapa, pun kuasanya Allah. Sahabat-sahabat, kita tak boleh menahan, kita tak boleh menghalang. Walau macam mana pun kepakaran yang datang untuk cuba menghalangnya. Ia meringankan risiko sikit boleh. Sebab itu salah satu cara ikhtiar. Dah tak jumpa dah ikhtiar yang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hanya itulah satu-satunya cara. Tetap kita tak boleh berpegang 100% bahawa itulah pendinding diri yang utama. Sebab kita tetap berdindingkan siapa? Untuk protect diri kita daripada semua itu hanyalah kuasa Allah. Allahu Akbar. Kita yakin benda tu wujud, jangan tak yakin. Sebab Allah hidupkan dia. Dan bila orang bertanya sampai bila, semua orang tak ada jawapan. Siapa yang tahu bila dia nak mati? Allah juga. Adakah dia akan hidup tak mati-mati dengan kita Ustazah sampai hari kiamat nanti? Jawapannya wallahu alam. Tak ada siapa yang tahu. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau hari ni kita diuji macam ni, walaupun kita dah dengar macam-macam caca marba berantakan, habis dah rosak segala, kepada Allah lah jua kita serahkan. Aku tak tahu ya Allah mana yang betul, mana tidak. Bagi saya sahabat-sahabat kalau tanya Ustazah dah setakat ni, Alhamdulillah saya dah selesai cucuk booster. Hari apa ya? Hari Isnin ke hari Selasa? Hari Selasa.
punyalah takut macam manusia lain juga ni. Mengajar tolong doakan saya. Setiap kali mengajar tolong doakan saya. Nampak sangat penakut bin pengecut Ustazah Zai ni. Takutlah sebab macam-macam orang ceritakan. Tapi ya Allah ya Tuhan kan. Dengan istikharahnya, dengan solat hajat ni kau gerakkan hati aku. Sampai ke tahap ya Allah kalau ia tak bagus pada aku ya Allah untuk dunia dan akhirat aku. Biarlah tergelincir kat depan tu. Terjatuh macam mana pun halanglah aku daripadanya. Sampai macam tu minta muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sampai dah nak pergi tu, Ustazah nak pergi juga ke? Tu. Jadi kita nak sebut macam mana? Jadi pergi Masya Allah kita sampai macam lupa sekejap. Aku ni hari tu masuk ke tidak dia cucuk? Ke sijil palsu dia nak bagi ke aku ni? Kenapa sampai dah datang tu? Setan-setan yang masuk macam tu. Sebab kita dimomokkan dengan cerita-cerita macam tu. Kenapa Ustazah rasa macam tu? Masuk ke tidak ubatnya padahal dia tunjuk depan kita. Tunjuk sungguh-sungguh. Dah cucuk tu dia tunjuk dah selesai ya puan. Maknanya habislah ubat tu nak hilang ke mana? Halimunan ke mana? Memang masuklah dalam tubuh kita. Masya Allah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab sampai ke hari ini saya tak rasa apa pun. Saya kata ya Allah tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa macam demam ke. Sedangkan masa saya cucuk kali kedua tu adalah juga demam sehari. Demam biasalah orang kata berah lepas kena cucuk kan. Tapi kali ketiga ni dalam pada kita duk takut sungguh-sungguh tu dengan macam-macam cerita tu. Sampai sekarang kita tepuk-tepuk awak tak ada apa ni. Kalau cengkam bohonglah tak sakit kesan cucuk tu. Bukan kita nak sebab kita tak tahu siapa Ustazah Zai besok lusa minggu depan kesan dia apa. Kita tak tahu. Tapi untuk sampai ke hari ini muslimat dirahmati Allah. Rupanya apa benda pun selagi kita tak tempuh, kita tak tahu. Dan kita tak boleh samakan orang tu macam ni, orang ni macam ni. Doalah banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Bila berlaku sesuatu jangan salahkan itu saja puncanya. Tu mati sebab tu, sakit sebab tu sahabat-sahabat Allah. Akhirnya akidah kita pakai lari belaka. Jadi kalau tak nak buat, ni jujur saya cakap kalau tak nak buat keputusan tak payah buat. Tak payah kita, lah Ustazah kalau tak cucuk. Sekarang ni yang ketiga belum wajib lagi pun. Walaupun ada nada-nada paksa dah. Muslimat dirahmati Allah. Tak payah menambah-nambahkan dosa kita bercakap sesuatu yang kita tak tahu. Baru sekejap tadi sebelum start kelas saya share satu benda sebab kesian kawan-kawan saya yang bekerja di Kementerian Pelajaran. Guru-guru sekolah kena kecam teruk muslimat kan. MRT makanan tambahan untuk anak-anak miskin di sekolah. Kan diviralkan, mereka hanya diberi makan nasi dan juga kuah sahaja. So kesianlah anak-anak miskin ni. Bila diviralkan macam tu kita apa kementerian bagi ciput bajet ke macam mana? Kenapa anak-anak kita ni bagi makan nasi dengan kuah saja? Wakil Kementerian Pelajaran pergi sekolah. Apa sebenarnya yang berlaku? Pak Cik Kantin kata makanan MRT takkan mungkin dibawa keluar daripada sekolah. Macam mana pula ada orang yang ambil gambar, tak mungkin dibawa keluar daripada sekolah sebab syaratnya mereka kena makan dekat situ. Masya Allah, okay? Jadi dipertunjukkanlah apa menu hari Isnin, Selasa, Rabu. MRT pula dah. RMT, rancangan makan tambah. Terima kasih Hatira. Masya Allah. MRT ke saya sebut tadi? MRT tu apa? Subhanallah. Suka hari tu orang sebut orang balik umrah Omicron, saya sebut Omricon. Nasib baik lepas Eliza Helmi kahwin dia sebut Omricon juga. Itulah belum lagi hafal nama. Sekejap saya punya bateri laptop nak habis. Belum lagi hafal nama virus dah tukar-tukar lagi. Macam mana nak ingat muslimat? Sekejap. Dah makin gelap dah laptop habis bateri. Sekejap. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sorry. Okay, RMT, rancangan makanan tambahan. Okay. Jadi Masya Allah, kita sedihlah kalau kita tak duduk dalam bidang tu, kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba kita bercakap, kita duk kata orang tu berdosa, menganiaya orang sebagainya, rupanya dosa kita ni siapa nak hitung? Dosa kita, muslimat dirahmati Allah, kita yang kira. Dosa kita, kita yang hitung. Jadi kalau betul lah ya zalim, bajet ada tapi hanya makan nasi dengan kuah. Memanglah sangat tak wajar anak-anak Malaysia kot, bukan anak-anak Kemboja sebagainya. Bukan kita nak kata negara Malaysia dah cukup maju, sombong, bukan. Tapi sebab bajet ada, ke mana perginya? Kita nak kata macam tu.
Tapi rupa-rupanya kita telah menuduh tanpa usul periksa. Hari-hari tengok benda dekat media sosial dengan kita-kita percaya, sok-mok percaya. Takutlah hari ni sampai saya kata dengan sahabat-sahabat pendakwah, ya Allah, kalaulah tak kerana terlibat dengan dakwah handphone ni, sanggup je rasa jadi macam dulu balik, pakai telefon yang boleh call, message saja. Tak nak dah tengok benda-benda macam ni. Jangan Ustazah nak hantar poster pengajian nanti macam mana. Semuanya kena ada smartphone sahabat. Sebab dengan kita-kita terjebak. Dengan kita sekali teruk je sekolah macam ni. Pakcik kantin mana ni? Kau untung lebih sangat lah ni. Kan rupa-rupanya kisah di sebaliknya. Mereka hantar wakil untuk cek. Kita ni tak main usul periksa, tiba-tiba kita kata macam tu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni mesti cikgu-cikgu ni yang bagi komen dekat saya ni. Memang dah ada bajet tertentu. Contoh kalau bajet RM3 lah pun kan muslimin-muslimat. Mustahil lah hanya nasi dengan lauk. Saya pun terus teringat, saya sekolah rendah dulu, antara anak murid yang dapat makanan tambahan ni, masa tu kupon. Sedap nasi lemak tu sampai sekarang saya teringat. Tak adalah pula nasi lemak toge letak ada sambal. Ada sedap elok, kan ada telur elok, takkanlah sekarang lagi dahsyat. Masya Allah, okay? Jadi kesian bila kita sebut tuduh menuduh perkara macam ni. Okey, kita sambung lagi. Pergi ke mana dah saya tadi? Fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ayat 2, ayat 3. Kita nak cerita luasnya kebesaran Allah melalui penceritaan langit yang bertingkat-tingkat, sab'a samawatin tibaqa. Jadi semuanya itu adalah milik Allah, adalah kekuasaan Allah. Jangan pernah kita menafikan, jangan kita pernah ada sebesar zarah pun ragu-ragu di hati. Okay, ini ayat yang ketiga. Keempat, muslimat dirahmati Allah, merupakan ayat terakhir kita hari ini. Fasa pertama surah Al-Mulk. Kalau dalam tafsir Al-Azhar, ayat 1 hingga ayat 4. Nanti insya-Allah kita masuk fasa kedua bermula dengan ayat 5. Kalimah summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Subhanallah. Dengar ke suara saya Kak Zulis? Dengar Ustazah, dengar. Dengar Ustazah. Dengar. Lost connection sekejap tadi. Okey. Alhamdulillah. Dengar. Okey. Subhanallah. Dia kadang-kadang internet ni okey. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian itu ulanglah kembali penglihatan kedua kalinya, niscaya akan kembali penglihatan dalam keadaan payah dan dia akan mengeluh. Ayat ini muslimat dirahmati Allah, kita baca khulasah atau tafsiran daripada kitab tafsir Al-Azhar. Menyebutkan apa? Pangkal ayat ini menyuruh kita mengulangi penglihatan, memperhatikan sekali, memperhatikan 2 kali, memperhatikan 3 kali. Kerana apabila ditambah mengulang melihatnya akan terdapat lagi keajaiban yang baru. Perhatikan apa ni? Langit Allah yang bertingkat-tingkat tadi itu. Kan? Sebab tu bila kita mencari ketenangan, kita rasa macam lambatnya pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW pun digambarkan apabila terasa macam kenapa wahyu dah lama tak turun, mendongak ke langit kepada Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan menunggu-nunggu kepada kekuasaan Allah. So langit tu kita tak jumpa penghujungnya mana, tiangnya di mana. Maka nak menceritakan, pandang langit kita melihat betapa kuasanya Allah. Jadi pandang bukan dengan mata zahir sahaja. Kita disuruh memandang dengan mata hati. Payah kerana kagum dengan kebesaran ilahi. Maksudnya apa? Muslimat dirahmati Allah, kita tak akan jumpa kecacatan. Sebab kalau kita nampak orang nak bina rumah, kan dah buat plaster shilling, dah buat bumbung yang cantik. Adakah dia boleh tegak macam tu sahaja tanpa ada beam, tanpa ada tiang yang mengukuhkan kedudukan bumbung tu? Tak mungkin ada. Kan kita bentangkan, hatta kita nak tebarkan bendera Malaysia sebesar-besarnya. Kita tengok perarakan merdeka. Berapa orang yang jaga setiap penjuru tu. Kan? Sebab apa? Sebab nak cantikkan bentangan bendera tu. Jadi langit Allah tak ada. Tak perlukan semua tiang-tiang tersebut.
maka lahirlah kagum diri kita kepada kebesaran Allah, kepada ciptaan ilahi. Nampak pada kita kesempurnaan. Apa kesempurnaan? Itulah kamal. Nampak kepada kita keindahan. Apa keindahan? Itulah jamal. Nampak kepada kita kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Itulah jalal. So dalam maha besarnya Allah, kita akan melihat kamal, kita akan melihat jamal, kita akan melihat jalal. Saya ulang, apa kamal? Kesempurnaan. Apa jamal? Keindahan. Apa jalal? Kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. So tafsir Al-Azhar membahas macam ni. Kita tak jumpa pun kecacatan. Hanya jumpa kesempurnaan. Hanya jumpa keindahan. Hanya jumpa kemuliaan. Di sana bertemu kasih. Di sana bertemu sayang. Di sana bertemu perlindungan. Di sana bertemu peraturan dan ketentuan yang sangat membuat kita kagum. Maka berasa bahagialah diri kerana diberi akal buat memikirkan semuanya itu. Diberi perasaan halus buat merasakannya. Allahu Akbar. Sebab itu sahabat-sahabat, Quran selalu sebut kalimah biayatina. Apa maksud? Lihatlah tanda-tanda kebesaranku. So bila kita dapat rezeki, pergi rehlah, tengok apa. Kemarin saya disebutkan tentang aurora. Kat negara mana tu? Masya Allah. Rupa-rupanya macam-macam color ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kita tak nampak di tempat kita. Tapi bila kita direzekikan untuk sampai ke satu-satu tempat melihat kebesaran Allah, bukan dengan bongkak kerana duit aku sampai ke sini. Tetapi Allah pilih aku untuk melihat antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa aku belum lagi menundukkan hati kepadamu, wahai Allah. Itu sebab tak salah orang ada duit nak berjalan sana sini. Tapi balik daripada berjalan tu tinggal penat. Dalam musafir pun tak solat, tinggal segala. Bahkan Allah bukan solat suruh 5 waktu sehari semalam macam biasa. Allah bagi dah rukhsahnya. Zuhur digandingkan dengan asar. Maghrib digandingkan dengan isyak. Asal jangan kita ponting. Balik daripada kita bermusafir keletihan, tak singgah solat. Balik ke rumah terbongkang keletihan. Tak melihat kebesaran Allah. Cara bercerita dengan anak-anak keluarga dalam tunjuk-tunjuk gambar. Hanya kemewahan yang dipertontonkan. Bukan kita ceritakan maha besarnya Allah. Allahu Akbar. Ini kerugian. Kita berjalan seantero alam tapi kita tidak makin melihat kebesaran Allah. Bahkan makin menjauh. Lagi banyak bermusafir, lagi banyak tinggal. Ini tak payah kata bermusafir ke tempat lain, sahabat-sahabat muslimat. Orang balik umrah pun kadang-kadang disuruh solat, tak mau solat. Nantilah ustazah balik rumah baru saya solat. Ini solat yang dalam kapal terbang tadi ni. Tak boleh balik ke rumah nak solat. Sekarang ni kita dah selamat dah ada ruang untuk solat, kena solat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia lebih sibukkan takut beg dia hilang, takut air zam-zam tak dapat. Kita pakat-pakat dah bagi taklimat balik kampung. Nanti sampai KLIA, kita ada hutang solat bagi orang yang tak sempurna wuduk, yang tak sembahyang dalam kapal terbang. Sampai-sampai je kena qada. Balik rumah, kan orang dah tunggu kita nak minum air zam-zam, nak makan kurma. Dulu-dululah, sekarang tak boleh. Orang balik umrah diziarahi, bawa virus. Masya Allah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan macam mana lagi? Kenapa tidak ada kasih sayang yang macam dulu lagi, muslimat dirahmati Allah? Sebab kita tidak mengambil barakahnya. Jadi kalau kita nampak semua ini, subhanallah, balik ke rumah kalau kita dah tinggal sembang-sembang sampai pukul 2 pagi, tetamu baru balik, landing lah sekejap, dengar-dengar azan subuh. Dah jet lag, waktu subuh Malaysia dengan Mekah pun waktu dah berbeza. Memang biasa orang balik Mekah terlajak tidur. Allahu Akbar. Baru je balik, konon nangis-nangis dekat depan Kaabah ni. Nak menyucikan dosa. Balik terus buat dosa yang baru. Kan sedih. Padahal bila Allah jemput, Allah bawa kita berjalan seantero dunia, makin dekat dengan Allah. Kalau balik makin jauh, jangan tanya. Ni Kak Ila kita ada kot ni, baru balik Mekah. Masya Allah kan, macam mana kita nak tahu Ila tu umrah dia mabrur ke tidak? Tak ada siapa yang boleh cop mohor, muslimat dirahmati Allah. Kita tanya diri dia sendiri sebab dia yang tahu kenapa aku balik Mekah ni makin malas nak beribadah. Kalau dia dari balik Mekah, dulu aku tak rajin solat sunat, balik daripada Mekah kalau tinggal solat sunat rasa tak sedap hati.
itulah petanda mabrur dan dia akan berterusan. Bukan orang kata 40 hari balik umrah tak boleh keluar rumah kan ustazah. Siapa yang mengajar macam tu sahabat-sahabat, kesian. Itulah dengar sangat dongeng-dongeng palsu dakyah-dakyah yang tak betul kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak bagi faham mengapa kita mengeluh lantaran kerana di waktu itu mendesaklah dari dalam jiwa kita sebagai manusia berbagai perasaan. Tak menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk-makhluk yang Allah cipta seperti langit dan sebagainya tadi sebagai cara untuk mendekat kepada Allah. Di antaranya ialah kagum melihat betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Di samping itu terasalah kecil diri bahawa kekuasaan ilahi, lalu timbul rasa syukur yang sedalam-dalamnya kerana kita dijadikan manusia yang dapat berfikir dan merasa. Buat meresapkan nikmat Allah dan kekayaannya yang terbentang di mana saja dan ke mana saja mata memandang. Allahu Akbar. Saya kata tadi dalam awal surah Al-Mulk diceritakan tentang penciptaan langit yang bertingkat-tingkat yang boleh meluaskan mata hati kita melihat kebesaran Allah. Saat kita belum habis lagi COVID, kita diuji dengan banjir. Seminggu, 2, hatta sebulan dah saya bercakap tentangnya. Sebab satu-satu anak-anak murid, saudara mara keluarga kepada anak-anak murid bercerita, sahabat-sahabat muslimat, ya Rab, subhanallah, musibah mereka kita yang dapat pelajaran. Cuba ziarah mereka. Jarang sekarang ni kalau kita ziarah mereka, baru sebulan ni kejadian. Sebulan, 18, 19, 20, 21. Sebulan 3 hari. Peristiwa banjir besar baru-baru ni. Masya Allah, ada sahabat kita yang baru sebulan ni, barulah ada semangat nak pergi beli barang-barang dapur. Beli barang-barang dapur pun tak berani beli banyak-banyak dah. Jadi fobia kalau banjir lagi, ya Allah ingat lagi. Bila air dah naik, paras leher, panjat rumah bahagian atas, dah blackout tak ada api, masuk hari ketiga masih lagi tak ada makanan, tak ada bantuan datang, kelaparan. Teringat makanan-makanan yang bermacam-macam bunyi kat bawah tu. Allah, habislah beras kita bang, tepung kita, makanan atas meja, dalam peti ais tu dah tertongging habis dah, tak ada, habis dah semua. Masa nak lari ke atas tu tak teringat nak bawa makanan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat itu barulah kita rasa menghargai yang kita duk buang-buang makanan selalu. Sekarang kita ziarahi muslimat, kan, tengoklah ustazah comel tak meja akak. Cukuplah 2 kerusi duduk dengan abang je. Nanti kalau anak-anak balik silalah kat bawah. Tak sangguplah dah ustazah nak buat meja makan besar-besar macam dulu. Masya Allah, beli barang-barang asas terasa macam mula-mula kahwin dulu je. Tak berani dah nak beli banyak-banyak. Ternyata hidup juga, muslimat dirahmati Allah, hidup juga walaupun perabot tak banyak, makanan sikit-sikit, hidup juga. Nah, di situ kita belajar betapa selama ini nafsu semata-mata yang kita layan. Rupanya kalau kita buat sikit pun hidup kita ni. Sebab Allah berkehendak kita hidup. Setelah diberi musibah, baru kita belajar untuk mengatur semula kehidupan kita. Jadi, muslimat dirahmati Allah, surah Al-Mulk sebenarnya membuka hati kita untuk mengkerdilkan diri bila berada di hadapan Allah. Bukan lagi faham Quran, lagi besar diri. Maka kita tundukkan hati-hati kita. Apalah yang aku nak bongkakkan ya Allah. Setakat gaji aku paling besar dekat taman perumahan ni. Setakat kereta aku paling mewah dekat sini. Kan? Cuba ingat dalam musibah ini, apa kata forum perdana malam tadi saya dikabarkan subhanallah, musibah ini memberi bukti kepada kita harta kita semuanya akhirnya menjadi sampah. Kita tengok kan depan-depan rumah mangsa banjir, semua jadi sampah. Sayang ustazah ni sentimental value hadiah kahwin dulu, tapi dah tak boleh simpan. Kena buang. Yang bijak sikit muslimat dirahmati Allah, peti ais, washing machine dikeringkan beberapa hari, dijemur, dicuci dengan elok, lalu dikeringkan, akhirnya rupanya tak payah beli baru. Boleh guna semula. Tak rosak pun barang-barang elektrik. Kalau betul cara. Subhanallah. Tak berlakulah pembaziran. Alhamdulillah terasa berkat ustazah ni, anak saya hadiah ni masa birthday saya hari tu, boleh guna lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diajar kita ni oleh Allah apa sebenarnya yang kita nak simpan untuk kita kutip dekat sana, apa yang kita nak belanjakan, apa yang kita nak bawa pulang. Semuanya kita akan belajar muslimat. Okay? Subhanallah. Jadi daripada musibahnya saudara mara kita dapat satu ilmu, kita dapat satu kekuatan jiwa.
Hari ini kita melihat mereka derita, apa bantuan kita, apa tanya khabar kita. Tapi satu hari kalau Allah uji kita, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu pagi tadi saya rasa syahdu bila saya share dekat kuliah mana pagi tadi. Masya Allah, ada kejiranan yang cemburu dengan jirannya. Kak, apa rahsia kak ni, orang datang hadiah kapet, orang datang hadiah ni duit jangan kata. Saya nak tahu je, akak pun tak tahulah ni kawan-kawan masjid, kuliah yang datang ni. Akak bukan ketua muslimat, akak bukan ustazah yang mengajar, tapi alhamdulillah lah baik-baik kawan-kawan tanya khabar, sampaikan ada suasana dakwah di situ. Apa kata jiran-jiran, ya Allah lepas kemah rumah ni semua betul lah kak. Kawan-kawan yang cari kita masa susah adalah kawan-kawan yang sama-sama faham belajar agama Allah. Tak mesti saudara mara kan kak, saudara mara datang masa sehari dua hari itu saja. Lepas tu mereka tak datang dah tanya khabar. Kita lah penat sorang-sorang. Tapi kawan-kawan masjid yang sama-sama belajar, Masya Allah kumpul duit. Kan, carikan barang apa lagi yang tak ada kat rumah. Saya cemburu dengan akak. Ikhlas dia tanya kat saya, ustazah, akak tak ada jawapan. Sebab yang datang tu bukan adik-beradik saudara mara. Yang datang kawan-kawan sepengajian akak kat masjid. So akak kena cakap terus terang. Alhamdulillah ustazah ada 2-3 orang cakap lepas ni nak ikut akak pergi masjid dah. Subhanallah sahabat, jumlah. Dengan kita faham Quran yang menukilkan ayat-ayat ini adalah Allah, maka kita punya jiwa berkasih sayang. Sentiasa mekar hidup, tak ada dendam kesumat, dengki-mendengki. Kita nak sama-sama kita berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Ini hasil bila kita bertadabbur akan Quran kerana kita dah melenyapkan takabur kita sebagai manusia. Tapi yang kita nak makin suburkan adalah keimanan. Sama-sama nanti kita nak jumpa balik dalam syurga. Ini hasil. Okay? Jadi minta maaf lah Jemaah Surau Taman Permata. Lebih sikit dah masa. Tapi tak puas rasa. Quran ni sahabat-sahabat tak puas rasa. Kalau ada sahabat daripada Surau Darus Saadah sehari Rabu lepas, ayat terakhir surah Al-Mulk. Ayat terakhir surah Al-Mulk. Dia setiap kali kita tadabbur, kita bahas, ada cerita-cerita baru yang terdekat tu kita selitkan. Apa kena mengena dengan ayat tersebut. Dia tak mungkin, Ustazah Zai tak mungkin jadi robot. Minggu lepas mengajar di Surau Darus Saadah, copy paste je. Macam robot, cakap je benda sama. Jadi orang lain dah tak seronok nak dengar. Tadabbur Quran tak macam tu. Kita boleh jumpa ayat yang sama tapi teknik penceritaan yang berbeza. Sebab tafsir ni sangat luas. Ini baru tafsir Al-Azhar. Kalau kita rujuk lagi tafsir lain, lagi payah perit kepala kita nak faham. Sebab tafsir Al-Azhar dekat di hati saya kerana penulisnya adalah berbahasa Indonesia, serumpun dengan kita. Kalau yang lain-lain contoh-contohnya tu di tanah Arab. Kita cerita pasal binatang yang kita kenal. Mereka bercerita tentang binatang yang kita tak jumpa. Macam itulah ibaratnya. Okay? Jadi semoga Allah beri, muslimin-muslimat dirahmati Allah, Allah beri kita faham dalam kita cuba untuk berjinak-jinak dengan kalamullah insya-Allah. Jadi ampun maaf, zahir batin, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, moga Allah kabulkan doa-doa kita, Allah cantum eratkan akan hati-hati kita, walaupun sebenarnya kita tak bertemu lagi secara jasad, sahabat-sahabat di Surau Taman Permata. Saya mohon maaf, zahir batin, jumpa lagi insya-Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.